والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله على آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لسانه فصيحا وغيره شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما طيبا. اللهم افتح علينا أبواب الفهم والعمل كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Keempat, keras hati dan lupa akhirat, kerana bahawasanya apabila engkau cerita akan panjang hidup, tiada teringat ia akan mati dan kubur. Maka yang keempat, di antara kebinasaan orang yang bercita-cita panjang, yakni menganggap bahawa dirinya lambat lagi sampai kematian, lalu lalai kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan cita-cita panjang ini menganggap bahawa dirinya panjang lagi hidup dan menganggap bahawa amalnya tidak diperlukan lagi. Maka kecelakaan, kebinasaan, kerugian bagi orang yang ada sifat macam ini, yang pertama dia akan meninggalkan amal, yang kedua dia akan menangguhkan taubat, yang ketiga dia akan tamak kepada dunia ataupun disibukkan kepada dunia, yang keempat membawa kepada keras hati. Maka keras hati dan lupa kepada akhirat, kerana bahawasanya apabila cerita akan panjang hidup, apabila dia bercita-cita umur panjang, maka tiada teringat dia akan mati. Dia tidak ingat akan mati dan tidak teringat dia akan kubur. Kerana sesungguhnya kita pasti akan mati. Maka sebelum pada itu hendaklah kita beribadat kepada Allah. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhan kamu sehingga sampai kepada kamu yakin. Yakin di sini ada ulama mentafsirkan sampai kepada kamu kematian. Buatlah ibadat selagi mana kamu hidup sampai kepada kematian. Orang salafus salih dahulu, kalau dia sakit, maka dia akan menganggap inilah sakitnya yang terakhir. Selepas pada itu dia akan mati. Maka itu anggapannya. Walaupun sakitnya itu tidaklah berat, tetapi dia akan menganggap begitu. Tujuannya apa? Tujuan supaya mengingatkan akan kematian. Kerana sesungguhnya kita tidak sentiasa sihat, dan sampai masa kita akan sakit. Allah memberi masa sihat panjang daripada masa sakit adalah untuk menyuruh kita beramal dengan amal soleh. Dan ada juga Allah memberi masa sakit lebih panjang pada masa sihat, adalah kerana Allah memilih dia untuk memberi kebaikan kepada dia. Maka manusia menjadi rugi dengan sebab dua nikmat ini. Dua nikmat ini ramai manusia rugi. Apa dia? Yang pertama, nikmat kesihatan. Maka Allah memberi nikmat kesihatan, maka dengan nikmat sihat ini manusia rugi, kerana sihat itu tidak dicari akhirat. Sihat itu dicarinya dunia. Sihat itu tidak digunakan ibadat. Sihat itu digunakan untuk berehat. Sihat tidak digunakan untuk menuntut ilmu, tetapi sihat untuk digunakan untuk melakukan perkara yang sia-sia. Maka ini kerugian yang besar. Yang pertama, Allah memberi kesihatan. Maka bila ada waktu sihat, pergilah belajar. Bila ada waktu sihat, pergilah membaca Quran.
pergilah ke tempat-tempat yang baik. Kerana masa ni kita sihat. Dan masa sihat inilah kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Yang kedua, orang banyak rugi ialah masa lapang. Yang pertama Allah Ta'ala beri sihat, yang kedua Allah Ta'ala beri masa lapang ataupun masa umur kita. Maka ada Allah memberi umur panjang, ada diberi umur pendek. Ada yang diberi masa lapang banyak, maka ketika masa lapang inilah kita pergi belajar ilmu. Ketika masa lapang inilah kita ini mendekatkan diri kepada Allah. Maknanya, maka rugi kita. Kerana ada orang yang Allah beri umur panjang, maka dengan umur panjang dia buat taat, alhamdulillah. Ada orang yang Allah Ta'ala beri umur panjang, tapi dengan umur panjang dia buat maksiat, waliyazubillah. Kalau yang buat maksiat ini di akhir umurnya dia bertaubat, dia selamat. Tetapi kalau diberi umur panjang, dia buat maksiat, di akhir kematiannya dia tidak bertaubat, maka dia binasa. Baru-baru ini di Masjid Batu Buruk saya ada cerita dalam kuliah Maghrib, ada satu orang ahli ibadat datang Iblis. Iblis kata pada dia, umur kamu 40 tahun lagi. Maka umur kamu 40 tahun, kamu ni lawan nafsu banyak. Orang lain tidur, kamu bangun. Orang lain makan, kamu puasa. Orang lain rehat, kamu ibadat. Lama dah kamu buat, rehat-rehatlah sikit. Sebab masa kamu panjang lagi untuk mati. Maka ketika itu dia berfikir, aku nak buat maksiat lah 20 tahun nanti taubat. 20 tahun nanti baru taubat. Maka bercita-cita dia nak buat maksiat ketika itu. Maka ketika mana dia bercita-cita nak buat maksiat, rupanya asal lusa mati dah dia. Tertipu dia dengan iblis tadi, maka akhirnya jatuh dia. Berjalan nak pergi tempat maksiat, jatuh dia, lalu wafatlah ia. Maka dalam kitab itu tertulis orang ahli ibadat itu tertulis sebagai ahli maksiat. Inilah yang hadis saya selalu baca, hatta yakunu bainaha illa sirat, sehingga antara dia dengan syurga satu hasta saja. Ayat malu akhirnya fayasbiqu alaihi kitab, tercatat di lauh mahfuz. Akhirnya fayamalu bi amali ahlinna fayadkhuluha, di akhir-akhir dia nak wafat dia beramal dengan amalan ahli neraka, masuk dia dalam neraka. Waliyadzubillah. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita, moga-moga Allah Ta'ala pelihara semua muslimat yang hadir di sini. Maknanya kita nak kita selamat. Saya inginkan, saya memikirkan agar yang belajar ini selamat semuanya sekali. Tapi saya tak berani jamin saya boleh selamatkan orang. Sebab itu saya kata, kalau ada orang alim yang lain pergi belajar juga. Bahaya juga duduk dengan Ustaz Kamal ni, dia pun tak tahu selamat ke tak dia. Jangan belajar-belajar dengan orang lain, tidak mengapa saya, tidak mengapa. Nak pergi belajar dengan siapa-siapa pun tidak mengapa. Yang paling penting, Allah tunjukkan kita jalan. Yang paling penting kita bersungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh nak jalan pada Allah, Allah tunjuk jalan insya-Allah. Moga-moga musliman diberi oleh Allah orang yang dapat memimpin pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, lalu dikatakan bahawa rugi, sangat rugi kalau Allah Taala beri umur panjang dia buat maksiat. Dan untung juga, yang ketiga Allah beri umur pendek, ahli ibadat juga dia, walau umur pendek. Dia untung, umurnya pendek tapi dia ahli ibadat. Maknanya sampai ada satu orang sahabat, Sa'ad bin Mu'az katanya, umurnya tak panjang dalam Islam. Tetapi ketika mana dia wafat, bergegar arasy. Gembira para malaikat dengan kewafatan orang saleh. Nak sambut roh orang saleh sampai bergegar arasy. Kenapa? Kerana kewafatan orang yang saleh. Umur tidak panjang, tak sampai 2 tahun katanya. Dia beribadat kepada Allah, tapi kesalehan dia luar biasa. Luar biasa maknanya. Maka ada orang yang Allah Ta'ala beri umur pendek. Umur pendek amal banyak, alhamdulillah. Tapi yang binasa umur panjang, maksiat banyak. Waliyadzubillah. Maknanya jangan sampai umur 40 tahun masih tidak mau belajar lagi. Jangan sampai umur 40 tahun masih tidak mau lagi pergi ke masjid. Ajak suami-suami yang tak pergi lagi masjid, awak dah umur berapa? Kalau suami dia kata saya 30-an, tak apa lagi.
Agak-agak 30-an ke? Sudah percaya. Ada 30-an, beruntung sungguhlah muslimat tu ambil 30-an. 20-an. Tapi kalau umur 40-an ke atas, suruh pergi ke masjid. Bahaya sebenarnya, bahaya. Bimbang yang umur 40-an tidak pergi masjid, dia masuk dalam orang yang lalai, waliyasubillah. Baik. Maka dikatakan bahawa jadi keras hati, lupa pada akhirat. Apabila siapa yang berumur panjang lupa dia kepada akhirat, yakni lupa pada mati, lupa pada kubur. Kita nak hidup lama mana? Ayawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimusahzihi minal azab. Dah kamu sangka kamu hidup 1000 tahun? Ayawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Adakah kamu sangka kamu hidup 1000 tahun? Wa ma huwa bimuzahzihi minal azab. Kalau kamu boleh hidup 1000 tahun pun Allah Ta'ala kata kamu tak dapat lari daripada azab. Azab atas muka dunia pun dah banyak dah. Umur kita tak panjang pun dah macam-macam pakej penyakit dia dah. Saya ambil 1 pakej, saya ambil 2 pakej, Masya Allah, banyak dia ambil tu. Macam-macam dah. Tak dapat lari daripada azab. Itu azab yang penyakit itu dah azab batin. Azab batin itu apa? Hati gelisah sama. Ada rasa serabu sama. Kalau rasa serabu, jawapannya zikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kalau kamu berzikir, hati kamu tenang. Maknanya insya-Allah. Kalau kacau kamu tak tenang sangat. Cakap memang boleh. Jadi dikatakan bahawa jangan kamu bercita-cita panjang sampai kamu lupa mati. Dan ingat mati ini yang molek masa ketika nak tidur. Masa nak tidur, maka ingat mati sehingga datang kamu risau. Risau apa? Risau suami saya tak balik-balik lagi. Yang risau itu pula, Masya Allah. Apa dia tak balik, dia pergi dakwah contohnya, ataupun dia ikut orang berdakwah. Risau itu 3. Apa dia risau? Risau yang pertama, risau iman dia tercabut ataupun tidak tercabut. Itu risau yang pertama. Tercabut ke tidak tercabut iman? Maknanya kenapa? Kerana iman itu boleh tercabut di dalam hati manusia itu. Siapa yang tercabut imannya, kufurlah ia waliyazubillah. Maka risau dia. Sama ada dia tercabut iman ataupun tidak tercabut iman. Itu yang pertama. Apa risau yang kedua? Risau yang kedua ialah dia sudah tertunai hak dia dengan Allah ataupun tidak. Maknanya siapa yang dulu tinggal sembahyang dahulu, qada lah, jangan tidak qada. Dulu masih balik dulu tak ingat benda Ustaz. Mayang pun kau bertaubat dan qada kembali mana-mana yang ada. Mungkin tak ada belaka dah, nampak bersih saja. Wajah-wajah pun bersinar saja, mungkin tidak ada qada. Alhamdulillah kalau tidak ada qada. Alhamdulillah. Jadi itu perlu pendidikan agama sebenarnya. Anak kita kalau boleh balik sudah jadi ahli sembahyang. Maknanya tidak ada suruh-suruh lagi. Tapi kebanyakan hari ini kadang-kadang dalam satu rumah ada je yang tidak sembahyang. Tolong bayi itu sekiralah ada saja yang tidak sembahyang. Jangan. Kalau dalam rumah itu ada orang tidak sembahyang, cuba baca dalam kitab Bisyarul Afrah antaranya. Dia kata apa? Kalau dalam rumah tu ada orang yang tidak sembahyang, Allah laknat satu rumah tu nanti. Satu rumah Allah Ta'ala laknat. Jadi orang yang tak sembahyang pula, orang yang tak sembahyang pakaian dia laknat dia. Mu pakai aku, menggunakan aku untuk menutup auratmu, tapi mu tak sembahyang. Dia nak makan makanan itu melaknat dia. Mu makan aku untuk kamu nak sehat, tapi sehat kamu tidak ibadah. Rumah tu kata kamu gunakan aku untuk melindungi kamu daripada panas dan sejuk dia, tetapi kamu tidak ibadah pada Allah, maka Allah marah. Maknanya maka jaga-jaga. Jadi siapa-siapa yang ada tinggal sembahyang tu sembahyang, dan mesti ada risau. Maka nak tidur tu ada 3 risau. Risau yang pertama, risau apa? Risau iman. Tercabut tidak tercabut, tercabut tidak tercabut. Itu yang pertama. Yang kedua risaunya ialah risau hak-hak Allah Ta'ala. Dia sudah tunai ataupun tidak tunai, sembahyangnya macam mana. Puasa ada tak lagi dulu puasa? Ada tak puasa dahulu? Jangan angkat tangan, jangan. Kan tersalah saya. Ada, jangan. Maknanya kalau ada puasa, qada balik puasa kita yang dahulu-dahulu. Kalau tidak qada, kita termasuk dalam angan-angan panjang. Berapa besok ada lagi, lusa ada lagi, tu ada lagi. Nanti iblis kata memang umur panjang. Memang umur panjang dia tu. Tengok iblis yang kita cerita.
40 tahun lagi kamu hidup, 20 tahun maksiat, 20 tahun taubat, punya 2 hari mati. Terus mati maknanya. Jadi kita tak tahu. Maka sihat tidak menjamin umur panjang. Bahkan sakit tidak menjamin umur pendek. Kadang-kadang sakit panjang saya umur. Maknanya. Maka dalam keadaan macam itu, risau dia tentang hak-hak Allah, bagaimana dia dengan ketaatan dia kepada Allah, bagaimana puasa, bagaimana sembahyang. 2 perkara ni minta maaf banyak. Nak perlu ingatkan 2 perkara ini, jangan kita ini tidak bayar hak kita dengan Allah. Bayar selalu ni. Lagi balik main-main qada. Maknanya kalau ada saya ikut amalan guru saya. Guru saya ni dia tidak pernah tinggal sembahyang sebab dia sebelum dia balik ayah dia telah jaga dia. Agak sampai. Tapi dia suka qada balik sembahyang. Bila ditanya sebab apa? Agak-agak sebab apa? Sebab masa sembahyang budak-budak dulu sembahyang ikut tak tu. Jadi nak qada balik. Nak qada balik. Maka dia qada lah beberapa tahun dia qada. Hingga Allah Ta'ala bagi dia sampai sekarang dia suka sembahyang. Kalau dia sembahyang kalau dia sembahyang tunggu lama lah kita. Sampai sekarang Allah Ta'ala bagi dia. Saya pernah teringat dia beritahu itu. Dia kata kita ni malah kita cuba sampai satu peringkat kita akan rasa nikmat. Bila nikmat tak buat tak boleh. Tak buat tak boleh. Begitulah dia kata. Rajin-rajin. Maka saya pun cuba buat qada. Alhamdulillah tak pernah tinggal lagi, tak balik-balik. Tapi cuba buat qada. Doa lama, kejap aja. Orang banyak dosa, gitulah. Maka dikatakan bahawa risau yang kedua, risau apa? Risau tentang hak-hak Allah Ta'ala. Risau yang ketiga mengenai ada tak tuntutan makhluk terhadap dia di negeri akhirat. Tuntutan makhluk terhadap dirinya. Risau aku mati, aku badalah. Maknanya banyak lagi hak-hak makhluk terhadap dirinya. Jadi macam mana? Yang ketiga itu kata ulama, tulis wasiat. Siapa di kalangan kita yang nak tidur tulis wasiat? Siapa? Jangan angkat-angkat. Sebab apa? Memang tak tulis pun. Mana kalau angkat-angkat dia ketuk tahu. Maknanya supaya apa? Supaya nanti kalau kita mati, ada anak kita tahu, kita ada hutang banyak ni kena bayar. Tulis wasiat. Tulis wasiat, maknanya awal-awal ni begitu. Maka 3 kerisauan ini bagi orang yang dia datang risau ini, nanti dia akan dapat cita-cita pendek. Cita-cita panjang tak bagus. Cita-cita pendek dia pun mari fikir, bagaimana aku punya amal ini, bagaimana hak aku dengan orang lain aku kena tunaikan. Baik. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Allah redha akan dia, dan juga karramallahu wajhah, Allah muliakan akan wajahnya, kerana Sayyidina Ali sahabat yang tidak pernah menyembah patung berhala. Terlebih takut barang yang aku takut atas kamu 2. Pertama, panjang angan-angan, panjang cita-cita, angan-angan panjang. Angan-angan panjang. Maknanya, maka jangan angan-angan panjang. Jangan kita fikir angan-angan kita panjang ni macam kita berhidup lama, habis kita fikir dah anak kita nak simpan apa, cucu kita nak simpan apa, anak ada ramai, kena ada satu tanah, kena ada sebuah rumah seseorang, anak pula ada cucu ramai, tiap saat anak tengok dia ada anak berapa orang, cucu ada berapa orang, ada 18, kalau boleh nak buat rumah 18. Kalau boleh, jangan fikir begitu. Allah ada, jangan bimbang. Serahkan rezeki mereka kepada Allah. Kita boleh cita-cita untuk anak kita, cita-cita macam mana? Cita-cita ni ada yang terpuji, ada yang keji. Ada kata cita panjang pun ada yang terpuji. Terpuji apa? Terpuji untuk menyimpan anak-anak kita ini supaya menjadi ahli ibadat. Angan-angan kita ini supaya anak kita nanti jadi hafal Quran. Maknanya aku fikir anak ni nak hafal Quran, jadi ahli agama, jadi orang yang taat, jadi ahli orang amanah. Fikir-fikir yang macam itu. Fikir siapa anak, fikir siapa cucu. Angan-angan panjang kepada agama tak apa. Sampai ke anak, sampai ke itu kita fikir biar anak jadi orang saleh. Tak apa. Bahkan Nabi Ibrahim minta supaya anak dan cucu-cucu cicit keturunan dia itu menjadi orang saleh. Itu tidak mengapa. Kerana apa? Kerana memikir tentang akhirat. Kalau boleh saya nak anak saya jadi ahli agama,
tak kira dia kerja apa pun jadi ahli agama. Kalau boleh sampai cucu pun nak jadi ahli agama. Itu tak apa. Cita-cita macam itu tidak mengapa. Maknanya bahkan ada orang-orang dahulu dia simpan harta banyak. Ini ingat untuk cucu saya belajar agama. Ini ingat untuk anak saya untuk belajar agama. Sehingga kan Al-Imam Al-Ghazali itu ketika nak wafat ayah dia dah simpan duit untuk dia. Bukan untuk apa, untuk belajar agama. Sampai orang yang ambil amanah itu sampai habis duit belanja. Dia kata habislah duit yang ayah kamu simpan untuk kamu. Sudah habis dah. Aku pula miskin, nak tanggung kamu pun tak mampu. Ada satu tempat pengajian di sana, ada ditanggung oleh pihak pemerintah, pergi ke sana. Dia pun pergi belajar. Ada orang-orang dahulu. Tapi untuk agama, ingat tu untuk agama. Ataupun untuk kehidupan dunia, jangan bimbang. Allah sudah bagi rezeki masing-masing. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya. Allah dah bagi-bagi dah bagian kehidupan dunia. Jadi saya fikir, saya fikirlah tentang rezeki, tapi fikirlah tentang ibadat kepada Allah. Kenapa? Kerana memikirkan rezeki, meninggalkan rezeki, belum tentu dia jadi ahli ibadat. Tapi memikirkan dia menjadi ahli ibadat, insya-Allah dijamin dia akan rezeki. Dijamin dia akan rezeki. Maka kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, aku takut kepada kamu ini penyakit. Penyakit apa ini? Penyakit ada dua penyakit besar. Yang pertama, cerita panjang cita-cita, bercita-cita panjang, angan-angan panjang. Bila angan-angan panjang ini rasa hidup lama, maka pergi penyakit yang kedua. Apa dia? Mengikut akan hawa, mengikut akan nafsu. Hawa ni maknanya apa? Maknanya jatuh, turun ke neraka, jatuh ke neraka. Hawa nafsu, wal-iyazubillah. Maka dibimbangi kerana mengikut hawa nafsu. Maka berseronoklah dia. Sebab apa? Sebab angan-angan panjang. Sebab memikirkan bahawa amat jauh lagi dia akan kematian. Harta-harta ada ni gunalah. Habislah pada jalan Allah. Apa yang kita guna pada jalan Allah, itulah yang menolong kita lepas kita mati. Itulah yang tolong kita. Jangan sayang harta benda agama untuk agama. Jangan sayang. Infaklah. Sama ada nak infak secara terang-terang, nak infak secara tersembunyi, itu terpulang. Maknanya, kalau boleh infak secara terang-terang 30%, 70% secara tersembunyi. Yang terang-terang 30% boleh beritahu orang supaya orang jadi galak juga infak. 70% secara sembunyi-sembunyi, supaya dapat menolong kita di negeri akhirat kelak. Itu bagian harta. Bagian yang lain begitu juga. Maknanya kita bila ada sahaja masa kita ibadat kepada Allah. Ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, moga-moga jadi bekalan kita dekat negeri akhirat. Kenapa kita perlu bekalan dekat negeri akhirat? Kenapa kita perlu cita-cita pendek atas muka dunia? Sebab dunia pendek. Bukan dunia panjang pun. Kalau dunia panjang, apa dah nak kuliah dah kita. Lambat lagi 1500 tahun lagi baru mati. Tak ada dah kuliah. Mana ni? Manusia memang begitu. Maka oleh kerana dunia itu pendek, maka kamu kena cita-cita pendek. Kalau sudah faham akhirat itu panjang, cita-cita panjang kamu kepada akhirat, bukan kepada dunia. Baik, kita tengok. Maka dua perkara iaitu mengikut hawa nafsu dan bercita-cita panjang. Cita-cita panjang ikut hawa nafsu nanti kena akan ditipu penyakit. Penyakit apa? Penyakit maknanya tidak suka, tidak beramal kepada Allah. Tidak mau beramal kepada Allah dan juga seronok dengan maksiat, waliyasubillah. Dan tidak mahu bertaubat ataupun menangguhkan akan taubat. Ketahui olehmu bahawasanya panjang itu melupakan akan akhirat dan mengikut hawa nafsu menegah dikau daripada hak. Iaitu ikut hawa nafsu, kamu akan menolak kebenaran. Maka tiba-tiba jadi memaling dikau dan kebanyakan hati engkau di dalam penjaraan hati bagi dunia. Jadi dikatakan bahawa cita-cita panjang ini, cita-cita panjang akan membawa lupa kepada akhirat. Lupa kepada akhirat, yakni tidak mahu beramal dan tidak mahu bertaubat kepada Allah. Ini penyakit besar sebenarnya, penyakit yang sangat bahaya.
tidak mau beramal, dan kita akan kena tertipu daya dengan kehidupan dunia. Kerana dunia ini akan meletihkan kita, dan dunia ini kita akan tinggalkan dia. Oleh itu kata ulama, yang pertama, jangan tangguh-tangguh amal soleh. Jangan tangguh amal soleh. Kalau sampai pagi, pagi ibadat. Jangan sampai tunggu petang. Kalau sudah petang, jangan sampai tunggu besok. Jangan sampai tunggu besok. Rasa ada kesedaran, ada nak semayang sunat, semayang terus sunat. Tapi dalam ibadat kena pandai-pandai. Syaitan pandai tipu daya kita. Macam mana? Dia tahu dah kita ini tak rajin pun beribadat. Nanti kita semangat rajin, dia suruh banyak beribadat. Jaga-jaga. Kalau orang tidak biasa semayang sunat duha, jangan buat 8 terus. Buat 2 saja. Buat 2, syaitan kata tambah 2 koma. Pak banyak ibadat. Jangan lagi buat 2, kata ulama, buat 2 rakaat selama 40 hari. Begitu sebenarnya caranya. Jadi kalau dia kata nak buat 2 lagi, 4 rakaat baru banyak pahala, dia mau cari pahala ikut lain. Kerana kalau ikut, jadi ikut syaitan. Syaitan suruh semayang sunat dah. Ya. Lepas tu buat dulu 2 rakaat itu 40 hari 2 rakaat. Masuk hari 41, 4 rakaat. 4 rakaat. 40 hari pula 4 rakaat. Masuk hari pula 81. Habis pula naik 6 rakaat, 8 rakaat. InsyaAllah istiqamah. Kalau tak boleh, buat 2 rakaat. Macam kita ni tak mampu 8. Atas tenaga boleh. Nanti atas istiqamah takut tak boleh. Buat 2 pun tak apalah. Tapi kalau tak boleh nak buat 2 dalam sunat duha, ganti yang lain. Jangan tinggal baca Quran. Quran dah seumpamanya. Begitu ibadat. Ingat, bila kita beribadat, ada yang nak menipu kita. Maka begitu. Akhirnya tak payahlah, letih-letih saja. Lambat lagi, sihat pun bukannya mati pun. Lambat lagi. Tengok orang lain tu, maknanya sakit pada muka tak mati lagi. Akhirnya menangguhkan amal. Kata ulama, jangan tangguh-tangguh, terus buat. Terus buat, maknanya supaya apa? Supaya kita ini termasuk dalam orang yang pendek angan-angan. Maknanya. Yang kedua, bila mana saja kita nak jadi angan-angan kita pendek ini, kita kena duduk berdampingan dengan orang soleh. Orang soleh. Bila kita duduk berdampingan dengan orang soleh bercakap yang baik-baik. Bila dia bercakap yang baik-baik, mengikis cinta dunia. Maknanya, bila bercerita tentang orang soleh, sebenarnya sebab tu Raja dengar orang kata orang buat haul ni hari peringatan. Haul guru sekumpul, haul Habib Munzir, haul Tok Kepala. Mengingatkan. Baru cerita Dr. Palu dahulu amal begini, orangnya soleh, beramal ibadat, walaupun kita tak mampu nak beribadat macam mereka. Maknanya ada orang yang semayang ratus-ratus rakaat, dia pun kita mengingati hari, mengingati walaupun kita tak mampu buat macam mereka, tetapi kata ulama, kamu mengingatkan orang-orang soleh, maknanya mengikis cinta dunia. Itu antaranya. Sebab itu kita lawan supaya buat secepat mungkin mana-mana kita boleh. Tak mampu duduk berdampingan dengan orang soleh. Mereka itu akan bercakap tentang yang baik-baik. Mereka itu akan bercakap tentang akhirat. Siapa yang banyak kita cakap tentang akhirat, ini akan membawa kepada dia banyak ingat akhirat. Mengikis kepada cinta dunia juga, menyebabkan orang itu angan-angan pendek. Maknanya itu yang ketiga. Yang ketiga sentiasa berada di tempat yang baik-baik. Ke mana tempat yang banyak kamu pergi? Masjid. Market banyak ni Ustaz. Naik tengah buat pun ada. Boleh pergi ke market, itu tidak ada masalah untuk hajat. Tapi ingat, kalau pergi ke pasar raya apa-apa, jangan lupa zikir. Pasar raya itu ada zikirnya. Maknanya apa zikirnya? Siapa ingat bermakna je biasa pergi supermarket.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyul la yamut bi yadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maknanya. Jadi berzikir dengan bacaan zikir ini, satu zikir dapat 1 juta pahala. Maknanya. Jadi kalau pergi pasar zikir-zikir balik untuk dapat pahala banyak. Maka pergi tempat baik. Tempat apa? Tempat masjid. Sebaik-baik tempat yang disukai oleh Allah, masjid. Ahabul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Yang paling, tempat yang paling, bila itu mana tempat yang paling Allah kasih, masjid-masjid. Dan tempat yang paling Allah Ta'ala benci adalah pasar-pasar. Bukan masuk pasar tak boleh pergi dah. Kebanyakan orang duduk di pasar dan lain. Kebanyakan orang duduk di masjid ingat. Walaupun orang duduk masjid ada juga lalai. Tetapi kebanyakan ingat kepada Allah Ta'ala. Maka yang ketiga, sungguh kalau kita banyak pergi tempat-tempat yang baik-baik, dia mengikis cinta dunia dan juga membawa kepada pendek angan-angan. Yang keempat adalah sentiasa menjauhi orang yang sakit ataupun menjauhi jenazah. InsyaAllah jadi kurang sikit cinta dunia. Ingat ke dia sakit. Bagaimana satu orang tu dalam kitab Tanbihul Ghafilin, orang satu datang jenazah. Jenazah siapa? Orang tanya, jenazah siapa? Jenazah kamu. Kalau kamu tamu kata jenazah kamu, jenazah aku. Apa maksud dia? Maksud dia jangan tanyalah jenazah siapa, gambarkan itu kamu. Yang mati itu kamu. Kalau mu tamu menganggap jenazah itu yang mati itu kamu, itu aku. Maknanya nak bagi tahu apa? Supaya ingat dia akan kematian ini membawa kepada cita-cita pendek. Maka caranya pergi ziarah orang-orang sakit, pergi ziarah orang-orang yang wafat meninggal dunia. Maka ketika itu ambil iktibar, ya Allah dia sudah pergi, nanti sampai masa aku. Satu hari Al-Imam Hasan Al-Basri tengok orang makan atas kubur. Al-Imam Hasan Al-Basri marah pada dia. Apalah kamu ini duk makan atas kubur, sedangkan kamu sedang beratur. Beratur apa? Beratur menunggu giliran kematian. Kamu dalam beratur menunggu giliran kematian, di tempat yang kamu akan ditempatkan di kubur, kamu akan masuk kubur juga, kamu sedang beratur sebenarnya, tapi kamu boleh senang-senang makan-makan lagi, suka-suka lagi. Itulah dia katanya Al-Imam Hasan Al-Basri itu orang yang banyak menyampaikan nasihat. Dikatakan kalau Imam Hasan Al-Basri ada dalam kampung itu, tidak ada mampu orang buat maksiat. Soleh, barakah, kebaikan yang ada pada dirinya. Maka dikatakan bahawa ingat membawa ingat kepada kematian itu dengan mencari orang-orang yang wafat dan juga mencari orang-orang sakit. Ini membawa angan-angan pendek. Angan-angan pendek itu terpuji. Angan-angan panjang ada sifat yang kecil. Dan juga mengikut hawa nafsu menegah dikau daripada hak, daripada perkara benar. Mengikut hawa nafsu begitu menyebabkan tidak mau amal ibadat. Apa perkara yang benar? Apa yang hak itu? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya, ini mengajak orang kepada Allah, mengajak orang kepada kebaikan. Itu perkara benar. Jadi kalau kita mengajak orang kepada kebaikan, tapi kalau ikut hawa nafsu, dia akan tolak. Saya dulu pernah dikata, Ustaz, kumpul masing-masing Ustaz. Yang mana susah hati kita. Jadi sebenarnya tak apa kita menyampaikan dakwah. Kita mengajak orang kepada Allah. Hatta walaupun kita pun bukan orang yang soleh, tapi kita ajak orang buat soleh, tak apa. Walaupun kita bukan orang yang soleh, jangan tunggu kita jadi orang soleh baru kita nak ajak orang. Saya bukan tak nak nasihat orang sebab saya bukan orang yang baik. Itu perkataan yang boleh membawa tipu daya dalam hati kita. Maka disuruh kepada kita ini apa dia? Maknanya mengajak kepada kebaikan. Mengikut hawa nafsu akhirnya menolak kepada kebaikan. Apa maksudnya? Nanti jadi hati keras. Hati keras ini antaranya tidak menerima nasihat. Itu hati keras. Hati keras juga kadang-kadang tidak suka berkawan dengan orang saleh. Hati keras juga kenapa? Tidak suka hadir majlis ilmu. Ini tanda hati keras. Hati keras. Hati keras juga menandakan bahawa suka melambat-lambatkan ibadat. Pastikan jangan sembahyang jamak semua. Sembahyang asar
dekat nak masuk maghrib. Itu jangan. Pastikan kita sembahyang di awal waktu. InsyaAllah. Kalau boleh sembahyang berjemaah, sembahyang berjemaah. Ajak suami jadi imam. Ajak suami jadi imam. Boleh tak suami jadi imam? InsyaAllah boleh. Suami jadi imam. Jangan kita jadi imam, suami makmum jangan. Suami boleh dia jadi imam. Imam seorang, makmum dua tak apa. Maknanya. Maka dikatakan bahawa jadi imam. So jadi imam. Ataupun kita sembahyang di rumah seorang diri. Tapi nak sembahyang seorang di rumah, jangan habis masa lepas sembahyang duduk sia-sia berzikir, baca Quran. Orang wanita-wanita yang solehah itu ia duduk di rumah wa aqimnas salat. Mereka mendirikan sembahyang-sembahyang. Mereka berzikir kepada Allah. Az-zakirin wal zakirat. Wanita-wanita yang berzikir kepada Allah. Khasyi'an, wanita-wanita yang khusyuk beribadat kepada Allah. Maknanya, walaupun kita tak mampu nak tiru seperti Rabi'atul Adawiyah, tetapi sekurang-kurang kita ini mengikut jalan orang-orang yang soleh. Apa amalan orang soleh? Duduk di rumah mereka itu beribadat pada Allah. Rasulullah pernah tanya Sayyidina Ali, siapa wanita yang terbaik? Ini Sayyidina Ali paling bijak manusia. Tidak ada manusia sebijak Sayyidina Ali. Ilmu Sayyidina Ali ini adalah pintu pada Rasulullah. Rasulullah kata, aku gedung ilmu pintu daripada Sayyidina Ali. Tapi bila Rasulullah tanya kepada Sayyidina Ali tentang wanita, siapakah wanita yang terbaik? Sayyidina Ali tangguh, tak tahu nak beri jawapan. Akhirnya Sayyidina Ali tahu, orang yang boleh jawab tak ada orang lain. Mestilah anak Rasulullah, Fatimah radhiyallahu anha, isteri dia. Kadang-kadang isteri bijak pada suami kadang-kadang. Maknanya kalau isteri bijak sangat pada suami, sakit kepala suami. Maknanya biar suami bijak pada isteri. Sekali-sekali dia bijak tak apa. Maknanya. Lalu Sayyidina Ali tanya, ayah kamu tanya kepada aku, tapi aku tak nak tahu jawapan. Dan aku tahu kamulah yang mendapat jawapan. Kenapa? Ini ayah kamu. Rumah baik melahirkan anak yang baik. Rumah orang yang soleh melahirkan anak soleh. Rumah orang yang bijak melahirkan anak yang bijak. Maka dia tahu Sayyidina Fatimah ini bijak orangnya. Lalu Sayyidina Fatimah jawab, tahu tak wanita yang terbaik? Apa dia? Wanita yang tidak memandang dan tidak terpandang. Itu dia jawapan. Faham kan? Wanita yang tidak memandang yang lain, tidak memandang yang diharamkan, tidak memandang lelaki yang lain, dan lelaki yang lain tidak memandang dia. Maknanya, maka dikatakan bahawa orang-orang yang soleh ini, mereka itu menghabiskan masanya dengan ibadat pada Allah. Oleh kerana dia tidak memandang, jadi gimana hidup rumah banyak. Dan duduk rumah banyak buat apa? Berzikir pada Allah. Muslimah dia tak boleh tinggal zikir Fatimah. Dan orang lelaki nak amal boleh boleh. Zikir. Apa zikir Fatimah? Zikir Fatimah sebelum tidur baca zikir 100 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, cukupkan 100 kali. Itu zikir Fatimah. Dan yang lepas sembahyang hadis lain yang Nabi suruh buat lepas sembahyang. Tetapi yang tidur hadis menyatakan Siti Fatimah. Kenapa? Rasulullah telah memberi harta yang besar ketika mana Siti Fatimah minta dengan Rasulullah, mintalah khadam seorang. Sebab susah ni duk tolong Sayyidina Ali ni. Letih maknanya, kerja siang malam. Sayyidina Ali susah maknanya, jadi dia kerja tolong sampai dia uli gaduh sampai bekak tangan. Maka minta khadam. Bila dapat tahu Rasulullah ada membagikan hamba-hamba wanita kepada siapa-siapa yang inginkan terdiri daripada ahli perang, harta-harta ghanimah dan sebagainya. Maka Siti Fatimah minta, Rasulullah kata, kalau mu minta aku tak bagi, tapi aku nak bagi yang lebih daripada yang orang lain minta. Apa dia yang lebih? Yang lebih itu adalah apa dia? Yang lebih itu adalah zikir kepada Allah. Lalu Rasulullah bagi zikir, jangan lupa lepas nak tidur baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, cukupkan 100. 3-4 cukup 100. Lalu Sayyidina Ali beritahu, tanya dia, katanya kamu pergi ke rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Rasulullah beri pada kamu? Rasulullah dia kata, aku minta khadam, tapi Rasulullah tak bagi khadam. Rasulullah beri lebih pada itu. Apa dia? Suruh ya Rasulullah bagi zikir nak tidur 100 kali. Dan Sayyidina Ali dapat daripada Siti Fatimah
Sayyidina Ali penuh amal, katanya aku tidak pernah tinggalkan bermula daripada Rasulullah bagi tahu sampai sekarang. Maknanya sampai kepada Sayyidina Ali sebut tu, Sayyidina Ali tak pernah tinggal. Ini zikir Fatimah. Muslimat kena tahu zikir ini. Maknanya bukan zikir istighfar kita. Maknanya pasang lagu istighfar itu tidak bukan zikir itu. Zikir Fatimah itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Baik, maka dikatakan bahawa menegah dia akan kebenaran, maka tiba-tiba jadi memaling di kau, dan kebanyakan hati engkau daripada penjaraan hati bagi dunia. Manusia biasa terpenjara dengan dunia. Sebenarnya manusia bukan dunia saja terpenjara, dia terpenjara dengan 4 selain pada dunia. Ada 3 lagi yang kita sudah baca dahulu. Apa dia penjaranya? Ya, ini yang pertama dunia, yang kedua makhluk, yang ketiga nafsu, dan syaitan, yang keempat nafsu. Itulah penjara kita. Kita rasa kita ikut nafsu, kita rasa sedap lah, sukanya, happy. Dia ikut nafsu. Kita ikut orang yang tidak mengajak kita pada ibadah pada Allah, kita rasa suka dah. Kita ni maknanya duk kerja-kerja ke dunia, kita rasa suka dah. Sebenarnya duduk penjara lagi kamu. Macam burung dalam sangkar. Kalau burung itu keluar daripada sangkar, dia takkan balik dah dalam sangkar. Dia tahu dah dunia luar pada sangkar, luas lagi, lebih tenang lagi. Sebab itu nak beritahu, dunia ibadat, dunia ketenangan. Dunia ibadat dan dunia ketenangan. Lagi mana kita tak jumpa ibadah, lagi tu kita tak jumpa ketenangan. Betul tak? Kenapa manusia serabut? Kerana manusia ibadat lebih kurang saja, tak sungguh-sungguh ibadat. Baru serabut. Cuba kita bersungguh-sungguh setiap hari baca Quran, berzikir, baca buku-buku agama, hadir majlis ilmu, hadir maghrib pergi ke masjid-masjid, mendengar kalam-kalam salihin. Apa akan rasa? Sakinah. Nazala alaihimus sakinah. Allah Ta'ala campak ketenangan dalam hati. Sebab itu kalau kita buat baik, hati kita tenang je. Kan ada menyesal aku sembahyang 2 rakaat subuh. Ada? Tak ada. Kalau orang tu kata menyesal sembahyang, mana tidak ada. Tenang ketenangan dalam hati. Maka dikatakan bahawa bila mana sahaja hati kita berpaling kepada agama, kepada akhirat, hati kita akan jadi tenang. Tapi oleh kerana angan-angan panjang, maka dipalingkan kepada dunia. Maka duduklah hati mereka duduk dalam penjara dunia. Dunia. Maka penjaga dunia yang dipikirnya dunia lah. Apa yang dipikir? Dia fikir makanan, dia fikir masyarakat minuman, dia fikir malbas pakaian, dia fikir maukah kenderaan, dia fikir maskan rumah, dia fikir mustahayat. Ya, ini hiburan. Dia fikir mainan, dia fikir amwal, harta-harta, dia fikir anak isterinya. Dunia belaka, anak isteri pun dunia juga. Bahkan tak boleh nak fikir benda semua, boleh fikir, tetapi jangan sampai lalai kepada akhirat. Jangan sampai lalai. Sampai masa kita ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita biar ingat kepada Allah. Maknanya. Jadi dikatakan bahawa manusia ini duduk dalam penjaraan hati bagi dunia, maka sebab kehidupan di dalam bertaulat bagi makhluk. Oleh kerana hati duk taluk dengan dunia, maka hati ini menjadi sebab suka bertaulan. Apa makna bertaulan? Bersahabat, berdampingan, bersamaan dengan makhluk. Tak bagus ke bersamaan dengan makhluk? Apa tak bagus? Bagus kalau kamu bersamaan dengan orang soleh. Tapi makhluk habis masa begitu saja. Bangun pagi jumpa kawan sampai ke petang. Tak ada apa-apa. Kenapa? Kenapa? Tak tahu. Ada. Buat habis minyak kereta, pergi jalan, sembang-sembang, nyai sampai ke petang, nyai malam sampai ke pagi, main dan main dan 2-3 papan sampai ke petang. Gitulah. Habis masa begitu, Masya Allah. Jadi kalau boleh kalau boleh begitu, kena fikir, sudah tak masa semakin singkat. Sekejap saja. Asal dah sekejap saja. Sekejap saja asal. Sekejap saja isyak. Sekejap saja maghrib. Maknanya.
Masa singkat dah. Kata Imam Karamani, masa jadi singkat sebab kamu. Sebab apa? Sebab kamu tidak guna kepada kebaikan. Maka Allah tak ada berkat. Tapi katanya, orang soleh, dia tetap rasa masa panjang. Orang soleh. Nak ke zuhur lamanya, baca Quran, 2-3 judul, 2 lagi. Zikir lagi, 2 lagi. Kita, pada waktu Pak, sekejap je zuhur. Bahan-bahan dah bahasa dah. Maknanya lepas tu mikir bab puding, mikir bab tu kejar aja maghrib, la ilaha illallah. Maknanya. Tapi bagi orang soleh tetap panjang. Kenapa? Kerana keberkatan tu masih lagi ada kepada mereka. Maknanya maka jadilah orang macam mana? Orang yang kalau boleh dia beramal walau umur dia pendek, walaupun masa dia pendek, tapi dia beramal mendapat pahala yang lebih. Banyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, kerana dikatakan orang yang banyak selawat nanti amalan dia banyak bagaikan umurnya panjang. Banyakkan selawat, insya-Allah. Kemudian sebab asbab kehidupan di dalam bertaulan bagi makhluk, sebab itu dia suka berdampingan dengan makhluk. Cakap dengan makhluk, maknanya bagus berdampingan dengan orang-orang ni, bagus. Tapi tengoklah, rugi kita berdampingan dengan orang yang macam mana? Yang pertama, tidak bercakap tentang akhirat. Ni ahli-ahli akhirat belakangan, insya-Allah. InsyaAllah nanti cakap berakhirat sama. Jadi yang pertama, rugi kalau kita berdampingan dengan orang yang tidak bercakap akhirat. Rugi kita berdampingan dengan orang yang tidak menggalakkan kita ibadat. Rugi. Maknanya rugi kita berdampingan dengan orang yang tidak mencegah kita maksiat. Maknanya rugi. Kalau ada 3 itu, kita duduk dengan dia ingat akhirat, duduk dengan dia ingat ibadat, duduk dengan dia nak fikir jauh maksiat, maka bagus berdampingan dengan makhluk, bagus. Tapi kebanyakan bila bertaulan, bila bersahabat dengan makhluk, banyaknya lalai kepada Allah, bercakap perkara yang sia-sia. Tengok isu dah habis-habis lagi. Maknanya keluar isu ni, macam-macam isu. Mari keluar isu ni, dah bahas isu ni, keluar isu ni, tak ada apa-apa. Maknanya tak ada apa-apa pun. Akhirnya rugi masa begitu saja. Kita semakin hari semakin dekat dengan Allah, semakin hari semakin lalai dengan Allah. Waliyazubillah. Kalau boleh macam mana? Semakin dekat semakin ingat, semakin risau, semakin takut. Kerana dikatakan kepada ahli-ahli syurga bertanya, bagaimana kehidupan kamu di atas muka dunia sehingga kamu dimasukkan dalam syurga? Ini perbualan ahli syurga. Mereka mengatakan bahawa semasa hidup di atas muka dunia kami sentiasa takut. Kehidupan kami kehidupan risau, kehidupan kami kehidupan takut kepada Allah. Takut kita banyak dosa riba, tak taubat lagi. Kena taubat daripada dosa riba. Banyak lagi dosa kita, dosa lidah, dosa mata, dosa telinga. Dalam banyak-banyak dosa itu lagi, dia cari lagi isu-isu lain. Isu kita tak selesai, kita dengan Allah tak selesai lagi. Maka kena ingat, jangan kita umur-umur panjang, bukan bercita-cita panjang sampai kita lupa nak buat persiapan untuk akhirat. Baik. Maka dan umpamanya, maka jadi keraslah hati kamu. Kalau banyak berdampingan dengan orang yang bawa lalai, keras hati kamu. Daripada yang demikian itu, sesungguhnya ini obatnya. Bagus Imam Ghazali. Dia kata kamu menyakit, dia bagi obat. Ini hebat Imam Al-Ghazali, dia bagi obat. Maknanya kita cek nyakit je, obat rambut tayang. Mari-mari cek nyakit. Oh begitu ahli dunia, cita-cita panjang. Ini obatnya. Obatnya itu diambil, tapi jangan dibaca. Dibaca 3 kali sehari lepas makan. Lepas makan 3 kali sehari. Baru dah kan obat. Lepas tu malam ya 3 kali sehari. Maknanya itu siapa orang kata. Kalau obat tu dibaca, apa tu yang doktor tulis tu disimpan. Ada obat ada. Macam mana caranya? 3 kali sehari makan. Maknanya, maka macam mana nak sembuh, gambarannya begitu. Maka ini obatnya, obat untuk menjernihkan hati. Maka dan sesungguhnya yang menipiskan hati, menjernihkan dia, iaitu hati sesungguhnya, iaitu dengan menyebut mati, iaitu mengingatkan kematian.
Dengan ingatkan kematian. Sebab tu saya kata yang afdal kita nak ingat mati itu masa kita tidur. Masa itu gambarkan kamu ni sebahagian daripada kematian kehidupan kamu. In amsaktaha, kalau kamu pegang, faufillah, kalau kamu pegang ruh aku ya Allah, ampunkanlahnya. Wa in awsaltaha, kalau kamu lepaskannya, fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin, jagalah sebagaimana kau jaga ruh orang-orang yang soleh. Kalau kamu pegang, sebab kita tidur ni Allah Ta'ala pegang ruh kita. Dan Allah Ta'ala pegang, sama ada Allah beri atau tidak beri, itu hak Allah. Jangan main. Ada tak orang mati dan tidur? Adalah. Ada. Maknanya apa? Maknanya ketika dia mati, ketika dia tidur, Allah Ta'ala pegang roh dia dan Allah Ta'ala tak kembalikan. Ketika terus tercabut terus. Sebab tu doa kan kita ada baca kan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kan ada ingat. Kan ada kan yang mari hari Isnin ada doa dia nak tidur. Yang sebut fa'in amsaktaha fa'fillaha, kalau kau pegang roh aku, maka ampunkanlah dosa-dosa aku. Wa in awsaltaha, kalau kau lepaskan roh aku, kau beri balik pada aku, fahfazha, jaga aku ini, kama tahfazu bihi ibadakas salihin, sebagaimana kamu jaga orang-orang yang soleh. Barulah kita kata Imam Ghazali, kalau kita baca doa-doa nak tidur, barulah kita bangun esok Allah Ta'ala pelihara kita. Sebab kita dah minta dah dengan Allah masa tidur malam. Barulah bangun siang-siang hari pun kita dah fikir nak beribadat. Sebab apa? Sebab dipelihara oleh Allah maknanya. Tapi pakai tidur gitu, tidur. Bodoh-bodoh pun tidak ambil, pakai tidur gitu saja. Innalillah. Apa ni? Binasa, bahaya. Inilah untung orang. Kadang-kadang tengok, kadang saya ada bertemu dengan beberapa para kiai, hafiz. Mereka adalah golongan yang tidak tidur malam. Mereka ada yang tidak tidur malam. Ada satu kiai itu marah, apa tidur malam-malam Allah? Macam marah kita je. Tidur malam-malam, tapi tidak tidur malam-malam. Malam-malam itu untuk dia berasmara dengan Allah, berdampingan dengan Allah. Oh, nikmat sungguh maknanya. Tapi kita tak boleh. Nak tidur. Dah siang hari dia tidur. Dia tak ada kuliah lah apa. Dia tidur beribadat. Lepas zuhur baru dia bangun. Dekat zuhur dia bangun. Lepas tu bangun ibadat balik sampai malam. Tak perlu dia hati. Hidup dengan beribadat kepada Allah. Tidur sebagai hal. Sebab apa dikatakan bahawa kalau tak boleh ibadat sampai malam, mereka ibadat pahala sampai ke pagi. Maka kita pun nak tidur tapi pahala sampai pagi. Apa dia? Jangan lupa zikir, ambil wudu. Siapa yang tidur tidak ambil wudu, maka mimpinya tak payah takwil. Mimpinya tak payah takwil. Mimpi macam mana? Tapi kalau boleh, wudu, lepas tu baca doa, minta kepada Allah Ta'ala. Lepas tu nak bangun pukul berapa? Nak guna jam loceng ke nak guna ayat Quran? Kalau nak guna jam loceng, tak payah bagi dah ayat Quran. Jam loceng. 4:05 bangun, tok kat telinga. Ikat kat telinga. InsyaAllah bangun. Itu jam loceng. Tapi kalau nak guna ayat Quran, boleh yakin dengan Allah. Baca surah Kahfi yang terakhir, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatu firdausin nuzula, sampai ke habis. Maka dikatakan bahawa mengingatkan dia akan kematian. Ingat mati pembunuh cinta dunia. Itu ayat dia. Ingat mati itu pembunuh cinta dunia. Siapa yang ingat mati, dia jadi tahu dunia tak boleh, kadang-kadang yang ada sahaja. Fikirnya pergi akhirat, ingat kepada kematian maknanya. Maka bila ingat kematian, digunakan masa itu 3. 1 jam yang kamu telah lepas, 1 jam yang ada sekarang, 1 jam akan datang. Maka gambaran bahawa kamu mati ini 1 jam lagi, gambaran sahaja maknanya. Bagaimana dikatakan bahawa seorang itu bila ingat kematian, bangkit dia akan amal. Bila bangkit amal yang utama bangkit ialah untuk dia ada beramal, dia dah taubat. Yang paling utama. Sebab apa? Kita nak hapuskan dulu segala dosa-dosa kita sebelum kita bertemu dengan Allah. Pastikan para jemaah, kita ini wafat dalam keadaan bertaubat pada Allah. Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu agar kami dikurniakan taubat nasuha dan berterusan dalam taubat. Baik. Maka mengingatkan mati, ingat kepada mati, menggambarkan bahawa masa kita nak mati itu hampir. Jangan ingat mati tapi lambat lagi, tak. Kena ingat masa kita untuk mati itu hampir.
Kemudian mengingatkan mati juga, mengingat akan azab yang Allah sediakan selepas daripada kematian. Macam mana kalau menanggung azab, maknanya. Dan mengingatkan akan mati juga, mengingatkan akan keakhiran kehidupan kita, bagaimana sakaratul maut, husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Ini membawa kepada ingat kepada kematian. Maka ingat mati mendatangkan hati risau, gelisah. Tak apa, takut kepada Allah tak apa. Risau sehingga ingat mati membunuh cinta dunia, ingat mati penghalang yang kuat kepada jatuh pada maksiat. Halang yang kuat, maknanya maksiat nak buat terhalang sama dengan sebab ingatkan kepada kematian. Kemudian ingatkan kubur. Kita ingat kepada kubur. Maknanya apa? Ingat bahawa kita ini akan ditempatkan, tempat kita tinggal kubur saja. Habis kita tinggal. Mana anak-anak kita? Anak-anak kita tinggal. Yang kata yang seorang lagi tu hidup semati. Dah. Kata masa mula-mula nak nikah tu memang hidup semati. Mana-mana dulu. Tak ada semati sehidup je. Gitu je. Maknanya tidak sehidup semati, maknanya ingat semua akan tinggalkan kita. Kita tinggalkan mereka. Sama ada kita tinggalkan mereka ataupun mereka tinggalkan dahulu, sampainya kita akan menyusul. Maknanya mana anak-anak kita tinggal habis, mana harta benda kita tinggal habis, mana anak-anak murid kita semua tinggal habis, mana madrasah kita semua tinggal habis, mana kita termasuk kita labi kita semua tinggal habis. Habis tinggal, semua tinggal, tak ada apa pun. Mana duit-duit dalam penda, semua milik orang Melaka, tak ada. Tidak ada. Bahaya, banyak bahaya. Bahaya orang yang ada harta banyak, dia tidak gunakan pada jalan Allah, cukup bahaya. Takut juga ditinggalkan. Kalau tinggal anak saleh, alhamdulillah. Kalau tinggal anak tak saleh, bergaduh, susah kita dalam kubur. Dan main-main perkara ini susah kita. Sahabat kita yang kita tinggal, bagaimana banyak mana orang yang ibu bapa dia tinggal, siapa putus hubungan silaturahim. Masa mak ayah ada tak apa lagi. Mak ayah tak ada. Maknanya bahaya. Saya pernah kata seorang, mengalahlah, bagilah adik-adik kamu minta bagi, jangan kamu tersekal. Siang ibu bapa kamu duduk rumah. Daripada baik daripada homak dia tinggal, siapa tinggal ayah dia, siapa balah gitu. Ada habis yang lain ada. Bagi adik-adik beradik nak bagi. Selesaikan secepat mungkin. Sayanglah ibu bapa kita yang sudah pergi. Maknanya jaga-jaga. Sebab tu anak-anak ini tinggal ilmu lagi baik. Katanya Umar bin Abdul Aziz, aku tinggal hati, aku takut anak aku tak molek, susuh aku nanti. Tapi aku tinggal ilmu, tak apalah, Tuhan bagilah hati ke dia, jangan bimbang. Maknanya jadi begitu. Ingat kepada kematian. Sebab bila kita mati, ingat kubur. Bila kita kubur, apa kita bawa? Kain putih je. Baju kuning 2 lapis ada tak? Tak ada. Maknanya habis dah. Habis. Dia tinggal kain putih sahaja yang kita bawa. Lepas itu apa lagi kita bawa? Kata Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, aku tengok manusia suka kepada satu benda, tapi sayang benda tu tinggal kat dia. Katanya dia suka-suka sangat, tapi aku tinggal juga. Habis aku tengok sahabat-sahabat dia baik dengan sahabat, balah-balah dengan sahabat. Akhirnya sahabat dia pun tinggal dia tu. Yang bawa kita sampai jumpa juga kita satu hari. Apa dia? Ya wala yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Yang kita nak bawa hati para jamaah, para muslimat, hati yang saleh, yang beribadat, yang taat pada Allah, yang tidak ada buruk sangka di antara satu sama lain. InsyaAllah. Jadi bila mati tak ada lah kita, tak ada lah amal kita. Kita tak boleh lagi sembahyang. Kalau kita mati kita sembahyang, orang hidup lagi habis. Maknanya idza mata banu adam anqata amaluhu illa min salasil sadaqatin jariyatin ilmin yuntafa'u bihi waladin salihin yad'u lahu. Inilah kalau ada aset pun. Apa dia aset kita? Sedekah jariah. Sedekah jariah maknanya sedekah jariah. Saya ada fikir nak buat satu masjid, satu tempat. Tapi fikir-fikir malah khabar muslimat. Saya nak seorang je. Tahu saya sejak dia ada apa. Tapi fikir-fikir tengok memang dalam hati lah kita. Kalau nak buat apa, perkongsian boleh insya-Allah. Iza mata banu adam inqata amaluhu illa min salas. Bila mati anak Adam terputus kecuali 3 je. Yang pertama sedekah jariah. Sedekah jariah ini bagi orang kaya.
Orang kaya ini dia ada harta, dia pun sedekah, buat masjid, buat madrasah. Dia seorang je, tak ada orang tahu pun. Dia dengan mudir saja, ataupun dia tak tahu pun. Orang lain tak tahu pun, dia pun buat. Orang sembahyang, orang belajar, pahala tak putus-putus, walaupun dia mati, walaupun dalam keadaan dia wafat. Maknanya itu kelebihan bagi orang kaya yang ada kesedaran, yang ada keimanan, yang belajar, yang faham, yang Allah kasih kepada dia. Yang kedua, ilmu yang tafawbi, ilmu yang dimanfaatkan. Ini bagi orang alim. Oleh kerana kita ni orang-orang alim, mungkin payah kita nak wafat bahagian ini. Bagi orang alim, dia ada anak murid dia. Anak murid dia pun menyampaikan ilmu. Dia pun wafat. Anak murid sampai ilmu. Seramai mana orang dengar, dia akan dapat pahala. Ini untuk. Kalau kita tak boleh, pastikan anak kita jadi ulama. Tak boleh anak kita, pastikan cucu kita jadi ulama. Macam mana nak dapat itu? Kata ulama dalam kitab Ta'lim wa Muta'alim daripada Syekh Zarnuji mengatakan bahawa kalau kamu nak keturunan kamu akan ada orang alim, kamu khidmat pada ulama. Khidmat pada ulama. Sama ada khidmat itu dari segi tenaga, sama ada khidmat itu dari segi mata benda wang, sama ada khidmat itu dari segi harta yang kamu ada. Saya buka satu tempat penginapan tu, ulama datang, mari duduk sini. Contoh maknanya. Maka tak kira lah. Kata dalam kitab Ta'lim wa Muta'alim, kalau kamu berkhidmat dengan ulama, kamu akan jadi ulama. Kamu tak jadi ulama, anak kamu. Anak kamu tak jadi ulama, cucu kamu. Cucu kamu tak jadi ulama, akan ada keturunan kamu jadi ulama. Berkat kamu berkhidmat dengan ulama. Maknanya moga-moga sampai juga kita lah, walaupun cucu kita mana tahu. Maknanya maka itulah yang kita tinggal, ilmu yang dimanfaat. Waladil salih yad'ulah, ataupun anak yang saleh yang mendoakan kepada kita. Kalau ada anak saleh, beruntung. Kalau ada anak yang saleh, walaupun begitu kita pun tengok anak kita alhamdulillah saleh. Jangan agak ke anak. Apa malah rezekimu turun tinggi, apa mati dengan gitu kan. Maknanya kan, jangan agak ke anak. Ada anak kita soleh, alhamdulillah. Kalau anak kita tak soleh, bimbang. Jadi biar kita ada bekalan sendiri. Tapi kalau kita ada anak yang soleh, walau seorang pun alhamdulillah. Walau seorang pun alhamdulillah ada anak yang soleh. Maka kalau ada anak yang soleh, apa kata ulama? Ulama mengatakan bahawa kalau kita berjaya melahirkan anak yang soleh, walau seorang, katanya bukan doa saja sebenarnya, walaupun hadis itu kata doa, katanya segala amal soleh dia sampai kepada ibu bapa. Kalau anak yang soleh begitu. Pastikan anak kita anak yang soleh. Tak semestinya jadi ustaz. Ustaz pun belum tentu soleh. Tak semestinya jadi ustaz, tak semestinya jadi ulama. Tapi kalau seorang anak itu dia khidmat ibu bapanya, dia jaga akhlaknya, dia tidak berkata kepada ibu bapanya, dan dia buat dia akhlak yang baik. Lepas pada itu dia tetap taat ikut kata ayah. Jadi dia anak soleh. Dia ulama tu, dia tak ulama. Dia ustaz, dia tak ustaz, dia orang biasa saja. Dia kerja apa? Dia kerja kampung lah, tapi dia ni satu orang anak yang cukup saleh dengan ibu bapanya. InsyaAllah. Anak dia semayang, baca Quran zikir sampai juga pada dia. Moga-moga muslimat dikurniakan anak yang saleh. Kalau ada anak saleh, cucu yang saleh. Ada keturunan yang saleh, agar ada sampai pahala kepada kita apabila kita wafat bertemu dengan Allah. Kerana nak bukti ni tengah jalan bukti. Nanti sekali menyebut mengingatkan mati, kubur, pahala, seksa, hari akhirat. Dan apabila tiada ada dengan sesuatu yang demikian itu, kalau tak ada ingat ke mati, di mana ada tipis bagi hatimu. Macam mana nak nipiskan iman hati kita ni? Dan jernihkan hati kita bagaimana? Maka tak ada cara lain. Ingatkan kematian, ingatkan hari kematian, ingatkan kubur. Moga-moga Allah Ta'ala jadi kita hamba Allah yang soleh. Wallahu a'lam. Kita sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna
اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقنا فهما طيبا اللهم إنا نسألك توبة ودوامها ونعوذ بك من المعصية وأسبابها وذكرنا بالخوف قبل هجوم خطراتها ومن التفكر في طرائقها وامحو من قلوبنا حلاوة ما اجتنيناه وتمحو لما هو بضدها اللهم أهرنا لذة معصيتك وارزقنا لذة طاعتك اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسع اللهم رابطتها وأد ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليه واحيها بمعرفتك وأملها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.